Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Okay. Pada hari kita daripada grup yang pertama akan membentangkan untuk subjek ekonomi lestari. Dan tugasan yang telah diberikan adalah bertajuk agama dan ekonomi yang mampan. Jadi kita melaporkan apakah yang kita telah kaji, apakah yang kita telah membuat research dan kita report. Jadi ini adalah ahli kumpulan kami, iaitu kumpulan 1, iaitu yang pertama sekali adalah Nur Syazwani Atikah binti Kamsan. Yang kedua adalah saya, Zulusni bin Fauzan, dan yang ketiga adalah Chai Ching Heng. Tak untuk pengetahuan semua, saya rekodkan perbualan ini di dalam handphone. Jadi nampak macam screenshot sikit lah. Minta maaf lah. Okay, so ini adalah pengenalan dari segi kita punya presentation, iaitu pengenalan untuk dari segi kita punya report ni adalah yang pertama sekali kita punya pembangunan sosial merupakan suatu proses pembangunan yang memberi penekanan kepada pembangunan manusia dan sistem sosial yang meningkatkan ekonomi yang maju. Jadi pembangunan sosial ni penting jugalah. Masyarakat yang berbeza agama mampu untuk memberikan ekonomi yang stabil dan dengan adanya sifat bersatu padu. Okay. Memang kita di Malaysia ni memang pelbagai perbezaan agama. Agama rasmi kita adalah agama Islam. Lepas tu selain adalah agama-agama yang dilaksanakan adalah bebas. Tapi kita pada presentation ini kita menerangkan dua sahaja, iaitu agama Islam dan agama Buddha. Jadi untuk slide yang ini adalah kita memang akan menerangkan dua agama yang kita mempromosikan ekonomi lestari di negara kita. Okey, untuk yang pertama sekali adalah negara agama Islam. Okey, agama Islam mempromosikan dapati elemen kelestarian kepada faktor insaniah, iaitu manusia sebagai khalifah dipertanggungjawabkan menguruskan alam dengan baik. Jadi khalifah ini bermaksud pemimpin. Okey. Maknanya dari segi rohani memang faktor insaniah ni adalah membentuk diri sebenarnya. Membentuk diri. Jadi seterusnya dari segi agama Buddha. Okey. Milton Friedman mencadangkan bahawa tanggungjawab sosial untuk sebuah syarikat perniagaan di pasaran bebas adalah mengejar keuntungan dalam peraturan permainan. Okey, ini adalah agama Buddha mempromosikan ekonomi. Ini secara yang kita kajilah, kita kajikan. Mungkin ada yang lain, dia secara promosikan dia banyak sebenarnya. Okey. Okey. Di sini adalah perbezaan sumbangan antara agama Islam dan Buddha. So, ni perbezaan sumbangan, tetapi sumbangan ini juga mengekonomikan lestari di negara kita, sebab kita ni banyak agama. Jadi kita pilih dua saja, kita buat perbezaan, tapi tak bermakna perbezaan ini adalah untuk meng meng apa tu kita panggil tak apalah, kita tengok je lah again. Okay, agama Islam Okay, agama Islam perbezaan dia adalah keadilan. Okay, yang pertama sekali adalah keadilan. Dia ada 4 sini keadilan. Yang kedua adalah kecemerlangan, ihsan, nilai sosial, arham, tidak melakukan kerosakan. Okay. Jadi untuk agama Buddha pula, nilai keahlian, pali kusala, pengajaran tanpa pamrih, pali anata, perubahan pada tahap individu dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Jadi inilah perbezaan sumbangan, tetapi ia menunjukkan suatu petanda yang positif untuk masyarakat di negara kita. Sebab negara kita ni memang berbilang kaum. Memang terdapat pelbagai keunikan. Jadi kita akan bentang kat sini sedikit mengenai agama Islam.
apakah kita telah disebutkan adalah keadilan tadi okey, ini adalah keterangan dia okey, keadilan ada. Okey, tapi urus dan etika yang adil adalah asas untuk mencapai kehidupan yang baik. Jadi keadilan ini adalah penting untuk untuk ekonomi yang mampan. Sebagai contoh kita nak berjual beli kan, pastikan kedua-dua penjual dan pembeli membuat tukaran wang dan barang dengan secara adil. Gitu. Okey, yang kedua adalah kecemalangan. Kecemalangan ihsan. Okey, merujuk kepada kecekapan dan kesanan individu, organisasi dan masyarakat. Okay, ini merujuk kepada kecekapan dan kesanan. Okey, kecemalangan. Yang ketiga adalah nilai sosial. Rangkaian sosial dari keluarga, kejiranan dan komuniti manusia global pada umumnya. Okey, nilai sosial Okey, ni rangkaian sosial yang menghubungkan kita punya silaturahim antara keluarga, kejiranan. Sebab itu paling penting sebenarnya. Itu penting sebenarnya. Kalau kita tak ada rangkaian ini menyebabkan kawasan-kawasan kejiranan dari segi agama Islam lah. Orang kata apa? Rezeki apabila rangkaian ini tak ada, rangkaian ini putus, rezeki sumber-sumber redha dalam hidup tu memang uh, memang sangat sukar dilihat. Orang kata putus rezeki sebenarnya kalau kita memutuskan rangkaian ini. Jadi nilai sosial ini bila kita mengikut Islam memang banyak rezeki-rezeki yang masuk. Yang keempat adalah tidak melakukan kerosakan fasad. Okey, merujuk kepada penyimpangan dari fitrah semula jadi dan murni fitrah dan keseimbangan yang ditetapkan oleh Allah. Okey, tidak melakukan kerosakan. Okey, ini selalunya ini tidak melakukan kerosakan. Fitrah ni maksudnya kita tidak boleh melakukan kerosakan di muka bumi ini. Okey, kerosakan ni tak semestinya kita merosakkan barang-barang di sekolah. Contohlah kan contoh. Kita pergi merosakkan harta benda awam sebenarnya. Itu bukan contoh itu contoh terlalu umum. Contoh yang orang kata apa terlalu yang kita tidak nampak adalah kita menjadikan pencakar langit. Kita berlumba-lumba mencakar langit. Maksudnya kita membina bangunan semua masing-masing nak bina bangunan semua menyebabkan bumi ini terlampau orang kata tiada tumbuh-tumbuhan yang menghijaukan di kawasan-kawasan sekitar menyebabkan kawasan kita contoh jadinya rumah hijau ke menyebabkan bumi ni lebih panas. Itu contoh kita bagi contoh. Okey, dari segi kita menerangkan agama Buddha pula. Okey, ni kita ada 3 tadi nilai keahlian Pali Kusala. Okey, diterangkan di sini adalah akhlak adalah teras pandangan dunia Buddha dan dinilai berdasarkan keahliannya. Okey, ini sama juga dengan kita tengok perbezaan tapi ini adalah persamaan sebenarnya. Sebab kita ingat diterangkan adalah akhlak. Okey, akhlak dan nilai untuk keahliannya. Okey, yang kedua adalah pengajaran tanpa pamrih. Pali anatta. Memfokuskan diri kepada diri sebagai entiti operasi kerana tidak ada entiti diri yang sebenar bebas daripada keadaan lain. Okay, yang ketiga adalah perubahan pada tahap individu dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Okey, di sini sama juga yang telah kita terangkan tadi, keakrapan rangkaian sosial ini sama juga perubahan pada tahap individu. Okey, 2 dimensi kehidupan iaitu dalaman dan luaran. Peribadi dan sosial saling berkaitan dan saling berpadu sehingga individu menilai realiti sosial dan ekonomi. Nampak dia kata perbezaan sebenarnya persamaan sebenarnya. Nampak tak? Sebab setiap agama memang
memberi penekanan untuk menunjukkan mempromosikan uh, mempromosikan kebaikan kepada manusia-manusia di bumi ini. Kita panggil inilah rakyat lah, rakyat. Kita lebih utamakan di Malaysia. Okey, di sini apakah kesimpulan yang telah kita simpulkan? Kita dah ikat, kita simpulkanlah. Okey, kita ada 4 point dekat sini. Saya baca dulu. Okey, kita baca dulu. Rakyat Malaysia sentiasa beraspirasi tinggi mencapai status negara maju merupakan detik paling penting bagi Malaysia. So, rakyat Malaysia kita memang sentiasa kena beraspirasi tinggi lah untuk mencapai ekonomi yang mampan. Seluruh masyarakat akan menikmati peningkatan tahap kesejahteraan hidup. Sebab setiap agama memang mempromosikan cara-cara kita untuk menjadikan ekonomi yang mampan. Telah kita tengok pada agama Islam, kita mempromosikan khalifah, memimpin dengan secara yang baik, memimpin dengan secara Islam. Malaysia akan melahirkan tokoh dan personaliti unggul yang menjadikan inspirasi rakyat. Okey, ini adalah kesimpulan yang bila kita menerapkan, kita menghubungkan kita punya dunia dan akhirat, dia dengan agama, kita sebenarnya mengikut jalan yang benar, melahirkan tokoh personaliti unggul yang menjadikan inspirasi rakyat. Ya, betul. Okay, yang poin yang terakhir sekali adalah Malaysia akan mempunyai sebuah kerajaan yang dapat menyampaikan perkhidmatan berkesan dan dipimpin oleh pemimpin yang berintegriti, pendirian teguh dan amanah. Jadi, untuk ayat yang terakhir sekali adalah Malaysia mempunyai sebuah kerajaan ni, kita memang ada sebuah kerajaan. Jika kita mendampingi para ulama untuk kita yang beragama Islam, mendampingi para ulama untuk agama Buddha, Sami. Minta maaf kalau saya tersalah, minta maaf. Okey. Kita mendampingi, kita akan mendapat jalan yang benar. Kita akan dapat jalan yang lurus, supaya kita tidak sebab kita tak boleh ambil kita kita cakap jalan yang lurus lah, jalan yang lurus. Okey, itu saja daripada grup kami. Saya ucapkan terima kasih kepada doktor dan kawan-kawan yang telah mendengar daripada presentation kami. Saya ucapkan terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.